pengguna dijangka nikmati perkhidmatan 5G selewat-lewatnya September ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya, Muhammad Shah Musa. Perdana Menteri mengingatkan semua ahli Barisan Nasional sentiasa berusaha ke arah merapatkan perpaduan pada masa yang sama meletakkan fokus yang jelas untuk menentang pembangkang dan bukan menyerang sesama sendiri. Setiap parti komponen juga katanya perlu bersiap siaga seolah-olah esok adalah pilihan raya umum ke-15. Walaupun tidak tahu bila pilihan raya akan diadakan, tetapi kita mesti meletakkan dan mesti ada di pemikiran kita bahawa pilihan raya seolah-olah akan diadakan pada esok. Dan kita mesti bersedia seolah-olah pilihan raya akan ada pada besok. Datuk Ismail Sabri berkata demikian pada Majlis Makan Malam sempena Konvensyen BN di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan akan terus cuba mengelakkan kenaikan harga barang yang melampau bagi memastikan rakyat tidak begitu tertekan. Program pembiayaan insurans kenderaan keluarga Malaysia berkonsep patuh syariah akan memanfaatkan 1.6 juta penjawat awam termasuk bertaraf kontrak. Perdana Menteri berkata program itu akan diperluas kepada kaki tangan syarikat berkaitan kerajaan, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan sektor swasta dalam masa terdekat. Ia akan dilaksana secara berperingkat melalui platform digital. myeasycover.com. Program tersebut menawarkan pembiayaan tanpa faedah dengan tempoh pembayaran semula selama 10 bulan. Sekecita saya maklumkan bahawa inisiatif yang dilancarkan pada hari ini bukan sahaja boleh dinikmati oleh semua penjawat awam tetapi juga mereka yang bertaraf kontrak. Penjawat awam tetap dan bertaraf kontrak layak memohon skim pembiayaan insurans kenderaan keluarga Malaysia dengan syarat nisbah hutang tidak melebihi 60% daripada jumlah pendapatan bulanan. Beliau berucap pada majlis pelancaran program itu di Putrajaya. Program adalah hasil rangka kerjasama strategik pihak awam dan swasta diusahakan Kementerian Sumber Manusia bersama Pertubuhan Keselamatan Sosial, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad dan ATAG Insure Senderan Berhad. Pengguna dijangka dapat menikmati perkhidmatan rangkaian 5G secara berperingkat selewat-lewatnya September ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, menjelang 1 tengah hari semalam, syarikat ke-6 telah memeterai perjanjian untuk mengambil ekuiti dalam Digital Nasional Berhad DNB. Jelas beliau, ke-66 syarikat bersetuju memegang ekuiti dalam DNB dan persetujuan itu akan disusuli dengan perundingan yang muktamad mengenai harga dan sebagainya. InsyaAllah seminggu lagi menjelang 8 hari bulan diformaliskan tanda tangan dokumen-dokumen yang tertentu, kemudian barulah mereka diberi tempoh untuk membuat proses due diligence yang berkenaan supaya menjelang bulan September selewat-lewatnya pengguna sudah boleh menerima roll out perkhidmatan 5G berperingkat-peringkat mengikut kawasan mana yang prasarana dapat disiapkan terlebih dahulu oleh DNB. Mac lalu, kerajaan membuka 70% peluang kepada semua penyedia perkhidmatan komunikasi untuk memiliki kepentingan ekuiti di dalam DNB.
Hari pertama pelaksanaan harga siling baharu bagi ayam dan telur di Perlis, hasil pemeriksaan mendapati bekalan ayam mencukupi dan jualannya di bawah RM9.40. Pengarahnya Norazah Jaafar berkata KPDN HCP negeri itu menggerakkan 38 penguatkuasa dan 15 pegawai pemantau harga. Pada hari ini juga tiada kompaun dikenakan dan kita untuk beberapa hari ini kita akan terus menjalankan advokasi secara berhemah kepada para peniaga supaya mematuhi harga yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. So far di negeri Perlis, apabila telah kita beri nasihat, mereka semua telah ada yang tadi itu yang tidak memaparkan harga yang terkini itu, mereka telah mengambil tindakan segera dengan memaparkan harga terkini. Selain itu, pemeriksaan ke atas 20 premis perniagaan turut mendapati harga minyak masak botol masih dijual pada harga lama dan tiada kenaikan drastik dikesan. Dalam pada itu, KPDN HCP Terengganu pula melaksanakan 276 pemeriksaan melibatkan 17 perniagaan di peringkat pemborong dan 259 peringkat runcit. Jelas Ketua Pegawai Penguatkuasanya Nur Azmi Lamizza, tiada peniaga di negeri itu dikesan melakukan kegiatan menyorok barang kawalan atau mengambil keuntungan secara tidak munasabah menerusi Ops Fasa pertama. Ini pun kita tengok ada beberapa kedai berjalan dan dijual pun jual lebih rendah dari siling, dan itu sama amat digalakkan oleh kementerian jika boleh jual di bawah harga siling, membantu pada rakyat untuk mengurangkan beban. Hari ini baru kita tengok, insya-Allah pada tengah minggu ni kita buat statement lagi, kita akan tengok finding itu bagaimana. Nanti kita bagi keadaan situasi. Manakala di bawah Ops Fasa 2, pihaknya akan memberi fokus kepada penandaan harga lebih jelas dan tidak mengelirukan. Di Johor, 1079 permis diperiksa melibatkan peruncit, pemborong dan pengilang menerusi Ops ayam, telur dan minyak masak sejak 23 Jun lalu. 8 aduan diterima setakat ini dan telah dikompaun serta-merta mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAB 2011 dan Akta Kawalan Bekalan AKB 1961. Pengarahnya Muhammad Harul Anwar Bohro menerusi kenyataannya memaklumkan operasi selaras dengan pengumuman penetapan harga siling baru ayam dan telur yang buka kuasa hari ini. 200 anggota penguatkuasa terlibat dalam operasi yang akan tamat pada 31 Julai depan. 45,879 rakyat Malaysia berpeluang menikmati potongan harga tiket penerbangan sehingga RM100 di bawah Pelan Pemulihan Pelancongan 2022 bagi kluster pengangkutan udara. Inisiatif yang bermula hari ini hingga 31 Disember melibatkan 5 syarikat penerbangan iaitu Malaysia Airlines, AirAsia, Batik Air, Firefly dan Maswings. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Sri Nancy Shukri berkata pelan tersebut merupakan kesinambungan daripada pakej rangsangan ekonomi PRE 1.0 yang melibatkan penyaluran insentif kepada rakyat Malaysia. Inilah salah satu daripada cara yang baik untuk kita membantu rakyat melalui penerbangan, melalui land transport. Kita bantu industry players dan kita bantu rakyat. So rakyat can get the lower fares kan dengan penurunan dengan voucher yang ada. Jelasnya, penebusan e-voucher ditawarkan semua syarikat penerbangan tersebut terhad kepada sektor penerbangan domestik sahaja. E-voucher boleh ditebus ketika pembelian tiket penerbangan secara dalam talian. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis pelancaran PRE 2.0 kluster pengangkutan udara. Malaysia diberi penghormatan untuk menjadi tuan rumah Simposium Tekstil Tradisional ASEAN ke-8 selama 6 hari bermula 25 September di Putrajaya. Bertemakan Celebrating Textiles A Journey, simposium itu akan mengumpulkan pakar industri bagi membincangkan dan berkongsi maklumat berkaitan pemeliharaan dan kelestarian tenunan asli di rantau ini.
Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandarah berkenan untuk menyampaikan titah pembukaan sempena Simposium Tekstil Tradisional ASEAN ke-8 yang akan dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Selain Malaysia, 17 tajuk akan dibentangkan oleh pakar industri dari Brunei, India, Indonesia, Kanada, Laos, Filipina, Myanmar, Belanda, Kemboja, Singapura, Thailand dan Vietnam. Saya rasa itu adalah tanggungjawab saya untuk meninggal, to preserve and leave it as a legacy for the future generation. Kalau tidak ada orang yang membuat bawa ini semua, orang budak-budak muda sekarang mungkin tak tahu, kalau tak tahu minat pun tak ada. Jadi kita nak attract minat-minat mereka, kita nak tunjuk. Turut diadakan pameran demonstrasi pembuatan kraf seperti tenun pahang diraja, songket, siambitan, Sabah, Puakumbu, Sarawak, anyaman mengkuang, ukiran kayu serta jualan pelbagai kraf. Sambutan Hari Kebangsaan tahun ini bakal disambut dengan pembaharuan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata ia perlu melibatkan penyertaan di peringkat komuniti dan keluarga supaya tema dan konsep sambutan keluarga Malaysia Teguh Bersama dapat dirakyatkan sepenuhnya. Saya nak tengok lebih visible. Saya tahu sebelum ni pun semua orang sambut juga, ya. Tapi kali ini saya nak tengok optiknya lebih visible, lebih kelihatan. Sambutan dilakukan oleh keseluruhan rakyat Malaysia yang berbagai kaum. Saya tidak nak tengok dia hanya kelihatan pada optiknya seolah-olah dia disambut oleh negeri tertentu saja, peringkat tertentu saja, oleh kaum tertentu saja. Beliau melancarkan logo dan tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 di Angkasa Puri. Pemilihan logo berkonsepkan jalur liputan internet dan tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersesuaian dengan situasi dialami negara ketika ini. 3 warna pada logo mempamerkan kebersamaan rakyat sebagai keluarga Malaysia yang hidup bersatu dan aman damai sekaligus menjadi intipati untuk negara bergerak ke hadapan. KCOM akan mengadakan 3 aktiviti utama bagi menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Ia merangkumi pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang pada 30 Julai di Putrajaya, sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos di Dataran Merdeka dan sambutan Hari Malaysia pada 16 September di Melaka. Menjelang operasi Masyair Haji Minggu Harapan, jemaah Malaysia dinasihatkan sentiasa menjaga kesihatan dan bersedia sepenuhnya untuk melaksanakan ibadah wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar di Mina dan kembali ke Baitul Haram untuk tawaf dan sa'i. Selain kekuatan mental dan fizikal, jemaah juga dinasihatkan sentiasa menjaga SOP dan berdoa agar segala urusan dipermudahkan. Dan juga kalau boleh kita hakkan kita berada di kawasan panas, kalau boleh kita beribadat pun di dalam bilik ataupun di surau yang dikhususkan, ataupun kalau di masjid tempat yang tertentu, jangan terdedah kepada cuaca panas dan boleh menyebabkan kita takut kesihatan kita terganggu bila nak berangkat ke Arafah. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ceramah persediaan haji di bangunan Abraj Al-Janadriyah. Untuk 8 malam terakhir, jemaah juga digalakkan mengadakan amalan untuk memperoleh ganjaran yang besar. Yang penting betapa bertuahnya kita jadi tetamu Allah dan kita kena penuhi masa-masa yang ada ni untuk beribadat dengan Allah. Sebab ini macam mungkin ini peluang kita dalam hidup sekali seumur hidup lah untuk pergi ke Arafah. Kalau umrah, Mekah, Kaabah kita boleh pergi bila-bila, tetapi peluang yang ada di Arafah mungkin inilah sekali seumur hidup. Jadi kesempatan ini sudah tentulah satu kesempatan yang kita perlu ambil sebaik yang mungkinlah. Semua jemaah haji Malaysia khususnya dan seluruh negara amnya, bahawa peluang ini tak semua akan dapat. Jadi kebetulan tahun ini kita dapat rezeki haji abrar, jadi kita buat yang terbaiklah. Mudah-mudahan haji kita haji yang mabrur, insyaAllah.
Saluran radio Salam FM yang dikendalikan bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM disuntik semangat baru apabila mula operasi di konti di Wisma Radio Angkasa Puri. Menjadi satu-satunya saluran kandungan Islamik di RTM, Salam FM diharap dapat merealisasikan penyebaran dakwah kepada masyarakat dengan lebih berkesan dan menyeluruh. Harapan saya di pihak RTM ingin melihat Salam FM ini dapat berkembang baik, terutama sekali dengan mengetengahkan program-program ataupun kandungan Islam ini perlu diketengahkan dalam keadaan kedudukan kita dalam negara kita, masalah-masalah dari segi gejala sosial dan sebagainya. Beliau bercakap demikian selepas merasmikan konti baharu Salam FM yang turut dari Timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM Datuk Sirajuddin Suhaimi di Wisma Radio Angkasa Puri. Selepas menunggu 13 tahun, akhirnya Salam FM dapat bersiaran di konti khas dengan berkongsi frekuensi bersama stesen radio Asyik FM di 91.1 FM bermula jam 11 malam hingga 8 pagi. Dan juga kami berharap juga setiap penyampaian kami, setiap yang kami lontarkan dakwah ini akan diterima oleh masyarakat dan kami dapat bersaing secara sihat dengan mana-mana stesen radio, tak kiralah sama ada swasta ataupun kerajaan. Bertemu kembali. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia untuk membatalkan sama difalkan seorang individu berhubung penarikan balik semakan semula keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berkaitan tuntutan Pulau Batu Putih. Hakim Hayatul Akmal Abdul Aziz masa membenarkan permohonan itu berkata perkara itu tidak mempunyai justifikasi dan Muhammad Hatta Sanuri selaku plaintiff tidak mempunyai locus standi untuk membawa tindakan undang-undang terhadap Perdana Menteri dan Kerajaan. Mahkamah turut memerintahkan plaintiff membayar kos RM6,000 dalam tempoh 30 hari. Hakim Hayatul Akmal memberikan keputusannya melalui prosiding sidang video yang turut dihadiri Peguam Muhaji Slamat yang mewakili plaintiff. Pada 2018, Kerajaan Pakatan Harapan menarik balik permohonan untuk mengetepikan perintah ICJ yang memberikan bidang kuasa perundangan Pulau Batu Putih kepada Singapura walaupun sebelum pembicaraan kes itu yang dijadualkan pada 11 Jun. Dalam perkembangan lain, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 1 September depan bagi keputusan kes rasuah Datin Sri Rosmah Mansur membabitkan projek solar hybrid untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Sebelum ini, Hakim Muhammad Zaini Mazlan memutuskan untuk memberikan keputusannya pada 7 Julai ini. Bagaimanapun, tarikh berkenaan dilapang dan dijadualkan semula selepas prosiding pengurusan kes di hadapan Timbalan Pendaftar Catherine Nicholas. Jelas Peguam yang mewakili Datin Sri Rosmah, Dato' Akberdin Abdul Kadir, pihaknya dimaklumkan untuk hadir ke pengurusan kes melalui surat pada 29 Jun lalu. Turut mengesahkan perkara itu Timbalan Pendawaraya Poh Yehtin dan menyatakan Hakim mahu memberikan keputusan pada Ogos ini tetapi pihak pendakwaan dan pembelaan hanya bersetuju bagi tarikh September. Mahkamah Rayuan menetapkan 26 Ogos bagi keputusan rayuan Dato' Sri Abdul Aziz Abdul Rahim untuk membatalkan 13 tuduhan kes rasuah dan pengubahan wang haram terhadapnya.
Jelas Peguam Amir Hamzah Arshad yang mewakili Datuk Seri Abdul Aziz pada 27 Jun lalu, pihaknya menerima maklum balas daripada SPRM berkaitan representasi dan surat sokongan kes itu yang diserahkan oleh pihaknya kepada Jabatan Peguam Negara AGC. Disebabkan itu, pihaknya memohon untuk menangguhkan keputusan rayuan yang dijadualkan pada hari ini. Manakala Timbalan Pendahulu Raya Aslinda Ahad tidak membantah permohonan tersebut. Setelah itu, panel 3 hakim yang diketuai Datuk Seri Kamaluddin Mat Said membenarkan permohonan itu selepas mendengar hujah kedua-dua pihak. Di Mahkamah Session Kuala Lumpur, seorang ejen pelancongan didakwa atas 2 pertuduhan menggunakan dokumen palsu berhubung cadangan membina dan menyiapkan rumah keluarga untuk pegawai dan anggota tentera Kementerian Pertahanan MINDEF bernilai lebih 22 juta ringgit. Bagaimanapun, tertuduh Sulaiman Abdul Razak mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Kamaruddin Kamsun. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, dia didakwa menggunakan dokumen palsu sebagai tulen iaitu 2 borang jaminan bank, jaminan syarikat kewangan, jaminan insurans untuk bon pelaksanaan. Dokumen palsu itu bagi cadangan membina dan menyiapkan 338 unit rumah keluarga pelbagai kelas serta kerja-kerja berkaitan untuk pegawai dan anggota tentera darat di Kem Batu 10 Kuantan Pahang bernilai 3.75 juta ringgit dan 18.75 juta ringgit. Sulaiman dituduh melakukan kedua-dua kesalahan itu di MINDEF Jalan Padang Tembak antara 20 Oktober dan 15 November 2006. Sepasang suami isteri antara 3 individu yang ditahan disyaki terbabit kegiatan pengedaran dadah sekitar seberang perai Pulau Pinang. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara SPU ACP Muhammad Razi Ahmad berkata pasangan suami isteri itu ditahan dalam serbuan pertama di sebuah rumah dekat Sungai Dua. Manakala seorang lagi suspek telah ditahan di bengkel kereta dekat Chileng Park, Perai. 13 bungkusan ganja seberat 13,525 gram dirampas. Turut disita barangan kemas dan sejumlah wang tunai. Hasil risikan mendapati aktiviti pengedaran dadah oleh sindiket ini telah bergiat aktif sejak awal tahun 2022. Untuk pasaran tempatan, Salah seorang suspek juga mempunyai rekod jenayah lampau. Kesemua suspek kini direman bagi meneruskan siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kes jenayah komersial melibatkan penipuan dalam talian di Perlis dari Januari hingga Mei tahun ini meningkat sehingga 80%. Ketua Polis Negeri Datuk Seri Nasad berkata statistik menunjukkan kerugian sebanyak 1.1 juta ringgit bagi tempoh berkenaan. Malah ia menghampiri kerugian keseluruhan tahun lepas sebanyak 1.8 juta ringgit. Kes penipuan paling banyak dilaporkan melibatkan penipuan e-dagang. So kita tengok untuk tahun ni dah hampir 80% daripada kes tahun lepas telah dicapai untuk tahun ni. Maknanya peningkatan tu amat ketara. Kita baru sampai bulan 6 dan bulan 6 tu dah 80% daripada kes yang sebelumnya. Maknanya peningkatan tu memang nampak sangatlah. Dan keduanya kita tengok kes-kes yang di Perlis saja setiap hari memang ada. Setiap hari ada laporan polis dibuat mengenai kes yang melibatkan jenayah online lah. Beliau berkata demikian selepas pelancakan kempen anti-skam PRM 2022 peringkat kontijen Perlis di Kangar. 10 pemancing dan 3 kru bot yang dilaporkan hilang di sekitar pelantar minyak tapis di perairan Kuala Terengganu ditemukan selamat. Kesemua mereka ditemui kira-kira pukul 1.40 tengah hari. Pegawai Operasi Mencari Menyelamat SCR Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Terengganu, Lieutenant Komandan Muhammad Arizan Hakimi Muhammad Zain berkata bot berkenaan dikatakan mengalami kerosakan enjin sehingga hanyut berhampiran pelantar Cendor.
masa bawa balik kita jangkakan 5 ke 6 jam, bergantung kepada keadaan cuaca dan bergantung keadaan bot itu sendiri dan keadaan masa sendiri. Walau bagaimanapun kita cuba cepatkan proses membawa balik masa ini memandangkan pada keadaan cuaca pada waktu malam yang tidak menentu. Beliau temui selepas menyampaikan taklimat kepada keluarga mangsa di Kuala Terengganu. Bila gambar daripada APMM sampai tu, saya terus blow up besar, anak saya ada dalam tu. Jadi saya gembira kan. Kita sangat gembira dan pihak masjid tempat saya dan pihak surau tempat saya telah membuatkan solat hajat tadi lepas Jumaat tadi. Immediately lepas solat Jumaat tu saya diberi maklumat tentang jumpa ni. Dah jumpa dah selamat tu saya rasa macam lega sangat cakap kan. Saya rasa macam ya Allah hilang serabut saya apa semua kan, hilang senak-senak perut saya apa semua, dan saya dah inform lah family semua, family belah suami saya apa semua, belah saya apa semua kan. Dan alhamdulillah syukur suami saya dah jumpa balik, cakap kan dah selamat balik, cakap itulah. Kesemua mereka sebelum ini berlepas ke laut pada Sabtu lalu dari jeti pangkalan Kubu Kuala Besut dan sepatutnya pulang pada hari Rabu. Kita beralih ke berita sukan. Aksi badminton terbuka Malaysia 2022. Sorakan peminat tanah air di Axiata Arena jelas memberi semangat luar biasa kepada bergu lelaki negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani apabila melakar kemenangan ke atas pasangan dari China Liu Yuchen Wu Xuanyi. Si Zifei Nur Izzuddin menang dengan keputusan 21-11, 22-20 sekaligus mara ke separuh akhir. Kelebihan beraksi di laman sendiri selain rehat sehari selepas pasangan India menarik diri pada aksi pusingan kedua dimanfaatkan sebaiknya oleh juara terbuka Jerman itu untuk menampilkan aksi lebih bertenaga. Mereka juga hanya diberi sedikit tekanan oleh pasangan ranking ke-75 itu, tetapi Zifei Izzuddin cekap menyusun rentak bagi mengesahkan slot ke separuh akhir kejohanan. Agak tense juga sebab dalam set kedua memang poin pun tak jauh sebab dan mereka pun tak senang nak mati, so kita more patient lah, jangan buat mistake. Siapa mahu opener kami just prepare kami punya physical and mental lebih kepada diri sendiri dulu. Sementara itu, dalam saingan bergu wanita menyaksikan gandingan negara, Anna Ching Yik Chong Teo Mei Sing ditunjuk jalan keluar oleh pilihan kelima kejohanan Mayu Matsumoto Wakana Nagahara. Anna Mei Sing tewas dengan keputusan 15-21, 21-23. Biarpun tewas, Anna Mei Sing yang melakar kejutan semalam dengan mendudukkan pasangan ranking ketiga dunia tetap memberi saingan sengit kepada lawannya. Baik, secara berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.